النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب النظام شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk terus dapat berjemaah pada subuh ini. Syukur juga pada Allah kerana Allah Ta'ala telah memilih kita untuk diletakkan dalam majlis-majlis ilmu seumpama ini. Kita yakin orang yang duduk dalam majlis ilmu ini pasti akan mendapat keberkatan daripada majlis itu. Mudah-mudahan berkat duduk dalam majlis ilmu ini tuan-tuan merebak sampailah ke dalam kehidupan kita, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Kita bermula pada ayat yang ke-6 daripada suratul Ankabut. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat 153. Muka surat 153 ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العظيم. ومن جاهد nun mati bertemu dengan jim ikhfa hakiki tuan-tuan, sembunyikan bunyi nun yang mati ke dalam huruf jim, dia akan bercampur. Dia tak bunyi nun betul-betul, dia tak bunyi jim betul-betul. Wa man jahada, kita sebut tu seolah-olah nak sebut jim tapi tak masuk jim lagi. Wa man jahada, dengung qada dua harakat. Fa innama, nun yang bersabdu. Semua nun yang bersabdu dalam Quran kita baca dengung pada dua harakat. Fa innama yujahidu li nafsih. Kalau kita berhenti pada nafsih, dia tak ada hukum apa-apa lah. Tapi kalau kita sambung terus li nafsihi innallah, dia akan jadi li nafsihi, in tu dia akan jadi mad silah. Selepas huruf ha tu ada huruf ya kecil. Tengok huruf ya kecil tuan. Kalau di atas huruf ya kecil tu ada tanda mad tu, itu makna kita kena baca 4 harakat. Kalau tak ada kita baca 2 je. Ini mad silah tawilah nama dia. Kalau tak ada tanda panjang atas ya tu, dia akan nama mad silah qasirah. Biasanya kalau ada tanda panjang tu atas ya tu, depan tu mesti huruf hamzah. Huruf hamzah yang berbaris. Jadi mad silah tawilah. Dia baca 4. Li nafsihi innallah. Kalau kita sambung. Kalau kita berhenti li nafsih, dia akan mati macam itu ajalah. Innallah. Nun bersabdu sama dengan fa innama. Jadi wajibul gun. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Ghaniyun a. Bagi 2 di hadapan pada huruf ya tu bertemu dengan ain. Hukum dia izhar halqi. Kita baca tanpa dengung. Tuan-tuan tengok bagi 2 di hadapan tu dia terbalik. Dia macam nombor 69. Kalau jumpa bagi 2 di hadapan nombor 69 macam ni bagi 2 dia, maka itu tanda dibaca tanpa dengung. Kalau orang faham tajwid tak ada masalah. Kalau tak faham pun tak apa, kita tengoklah cara penulisan Resam Osmani ni, kaedah dia membantu kita untuk membaca dengan baik. Jadi bagi 2 di hadapan kalau macam 69 macam ni, dia tanda tak dengung tu. La ghaniyun 'anil 'alamin. Lamin tu mad arid lisukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Maka jadilah bacaan dia tuan-tuan, bunyi dia insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid tuan-tuan, yang kita dari masa ke semasa insya-Allah berusaha untuk memperbaiki kemahiran ilmu tajwid kita, kerana membaca Al-Quran dengan bertajwid itu adalah wajib. Maka kena setiap hari kena asah kemahiran kita sampailah kita baca dengan betul. Kalaupun tak dapat nak memahami, nak ingat hafal semua nama-nama hukum tu, sekurang-kurangnya kita baca dengan betul tu pun dah boleh pakai dah. Okey. Kita tengok huraian tuan-tuan, terjemahan dia. Barang siapa berjuang, hanya sahaja dia berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah sememangnya terkaya dari seluruh alam. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, siapa yang berjuang, maka kebaikan daripada perjuangan, natijah daripada perjuangannya,
hasil daripada perjuangannya untuk diri dia sendiri. Tak ada untuk siapa-siapa. Sesungguhnya Allah sememangnya terkaya dari seluruh alam. Allah tak perlu perjuangan kita. Tak beri kesan pada dia. Semua hak milik dia. Dia tak perlu pun kesungguhan kita, usaha kita. Kerana Allah memiliki segala-galanya. Yang kena usaha ni, yang kena berjuang ni, yang kena sungguh-sungguh ni siapa? Kita, tuan-tuan dan puan. Sebab kita miskin. Kita tak punya apa-apa. Kita perlu berusaha. Itu secara umumnya. Di sini Allah menerangkan tentang kewajipan berjihad yang dibebankan kepada seseorang. Berjihad itu merupakan perjuangan, iaitu melawan kemahuan hawa nafsu dan melawan musuh dalam medan perang. Okey tuan-tuan. Di sini Allah Ta'ala sebut siapa yang berjuang. Perkataan jahada. Daripada perkataan jahada ni lah lahirnya jihad, ijtihad, mujtahid. Kan? Jadi Allah Ta'ala sebut siapa yang berjuang. Jahada. Bila sebut berjihad je, orang akan nampak pedang. Orang akan nampak senapang. Orang akan nampak ada orang kena bunuh. Ada orang akan mati. Itulah jihad. Tak salah. Betul juga tu. Tapi itu sebahagian daripada maksud-maksud jihad. Sebahagian saja, bukan keseluruhannya. Sebahagian, tak lengkap lagi. Jadi jihad ni sebenarnya, maksud jihad sebenarnya adalah menggunakan segala daya usaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Itu maksud jihad. Kok orang sungguh-sungguh dia perang. Segala habis daya dia perang. Kok dia belajar sungguh-sungguh, dihabiskan segala daya usaha, tenaga, masa dia untuk belajar sungguh-sungguh. Kok dia berniaga, sungguh-sungguhlah dia berniaga, segala kemahiran yang dia ada, dia gunakan. Itu maksud jihad. Bukan saja berperang di jalan Allah. Dan itu adalah perang jalan Allah, itulah sebesar-besar jihad. Dengan tidak menafikan dalam kehidupan kita ni manusia memang perlu berjihad untuk memperoleh sesuatu. Sungguh orang-orang yang berusaha menghabis sedaya upaya dia, maka orang ini akan selalunya, ghalibnya akan mendapat yang terbaik daripada orang yang hanya duduk saja. Kan? Yang duduk saja. Zaman Nabi, jihad itu menentang musuh. Orang musyrik Mekah yang bersungguh-sungguh nak memadamkan cahaya iman, cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Kan? Dan orang-orang Muslim mukmin pada ketika itu berjihad dengan fizikal, tubuh badan, zahir dan juga dengan jiwa. Di awal-awal Nabi datang ke Mekah bawa agama ni, jihad melawan hawa nafsu, iaitu bersabar. Bersabar menerima ancaman, seksaan, tentangan daripada orang musyrik Mekah. Dalam keadaan ketika itu orang Islam tidak punya apa-apa. Tidak ada kekuatan. Itu satu jihad, iaitu sabar. Menahan diri supaya sabar. Jihad tuan-tuan. Termasuk juga di sini disebutkan, iaitu melawan kemahuan hawa nafsu dan melawan musuh dalam medan perang. Nabi balik perang, Nabi sebut pada sahabat apa? Kita kembali daripada peperangan, dan kita lepas ni kita akan berhadapan dengan jihad yang lebih besar, iaitu melawan hawa nafsu. Kita berpodang dengan orang, nampak orang kat depan kita, atau mungkin kat kiri kita, atau mungkin kat kanan, atau mungkin kat belakang, sedar kehadiran dia. Tapi bila kita perang dengan hawa nafsu, kita tak tahu dia datang daripada mana. Dia datang daripada pelbagai sudut. Tuan-tuan, hawa nafsu ni dibantu oleh syaitan lagi. Sebab tu berat lawan hawa nafsu. Usah cakap nak perang, bawa pedang, bawa senapang. Nak bangun pagi, nak berjihad, mengangkat selimut yang tak sampai sekilo tu pun susah. Dah jaga mata, dah sadar dah. Oh, dah dengar azan. Nak buka kelopak mata ni pun susah. Kalau bukan kerana kemahuan yang sungguh-sungguh, orang takkan bangun. Nak duduk dalam majlis ilmu ni senang kan? Nanti kita bukan nak duduk, tak duduk ya. Nak duduk ya nanti ingat pula. Bang tadi bini abang suruh uti tanai.
Kan kau duduk kan lama 7.30 buah habis. Kan kau mengamuk orang rumah. Tak ya juga kan tak makan lah budak kat rumah. Dia balik. Ha? Balik dia. Kan? Ha. Kan duduk kan. Kalau abang duduk lama-lama sini pun tak jadi ulama abang dah. Balik dia. Ha, dia balik. Kan? Ha, kan ada lagi yang lebih baik lagi, fatwa lebih baik daripada syaitan. Sembahyang subuh. Tadi abang dah sembahyang sunat sebelum subuh. Nabi sebut, sembahyang sunat sebelum subuh tu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian subuh lah berjemaah. Satu lagi, pahala besar 2. Kalau tak majlis ilmu pun tak ada masalah. Dah 2 kebaikan buat. Betul. Balik tu. Susah. Tuan-tuan ingat, syaitan dengan nafsu ni dia cuti ke? Dia tak pernah cuti, tuan-tuan. Dia tak pernah cuti. Yang cuti kita. Ada masa kita kuat, rajin kita ke masjid ke surau, majlis ilmu. Ada masa kita lemah, duduk tidur je kita. Sebab kita diserang daripada pelbagai pihak, kiri kanan depan belakang. Nah, jangan ingat nafsu ni dia tidur. Dia tak pernah tidur. Dia tak pernah berehat. Itu juga dengan syaitan yang berehat kita, yang lemah kita. Sebab itu perlu kepada jihad, kesungguhan. Orang yang sungguh-sungguh jihad, dia akan dapat hasil daripada perjuangan. Dia bangun pagi, dia mandi sungguh-sungguh, dia kuatkan jiwa dia, dia pergi juga ke masjid. Duduk sekejap, balik. Kan suruh dia datang balik kalau tak sakit. Asalkan dia datang balik, itu perlukan pengorbanan. Kesungguhan. Kalau tak sungguh-sungguh tuan, tak ada nak begitu. Kek rumah aku sembahyang juga. Tak dapat 27, dapat 1 pun okey. Daripada tak dapat langsung tadi. Itu fatwa-fatwa buruk yang datang daripada nafsu, daripada iblis, segala-galanya. Setiap kali tuan-tuan nak buat baik, akan datang fatwa daripada nafsu, daripada itu perlukan perjuangan. Nak melawan tu susah, tuan-tuan. Susah nak lawan tu. Jadi Allah Ta'ala sebut, wa man jahada, siapa yang sungguh-sungguh habiskan segala daya usaha dia, fa innama yujahidu nafsi, dia akan dapat hasil perjuangan dia, kesungguhan dia. Niaga rugi, keluar mata rugi, akhirnya jaya juga. Pagi baca buku, tengah hari baca buku, petang baca buku, malam baca buku, tak cukup malam tidur balik, tengah dini hari pagi kan bangun balik baca buku ni, sungguh-sungguh baca, akhirnya dapat straight A. Ada seorang tu pagi tidur, tengah hari tidur, masa belajar tidur, masa tidur dapat D semua. Memang layaklah. Tu yang dia usahakan. Kan? Kita jumpa kotak bawa balik rumah, jumpa tin bawa balik rumah, jumpa zinc bawa balik rumah, besi buruk bawa balik rumah. Jual, nego lagi, buka kedai, beli tu, jual ni, jual, macam jual. Yaklah duit. Duduk kat rumah, ingat ada orang nak bagi duit ke? Ada orang nak datang? Tak akan ada, tuan. Orang yang bersungguh-sungguh berjuang, dia akan dapat hasil daripada perjuangannya, kesungguhan dia. Sesungguhnya Allah sememangnya terkaya dari seluruh alam. Maksudnya, Allah tak perlu daripada kita. Tak perlu sesuatu pun daripada kita. Tak ada kita pun, Allah tu dah sedia ada. Kaya. Maka siapa yang berbuat demikian, faedah dan kebaikannya akan terpulang kembali kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Iaitu kalau jihad dan perjuangannya didasarkan atas keredaan Allah dan mengharapkan pahala daripadanya serta takutkan seksanya, sedangkan Allah tidak pula berhajat kepada perjuangan seseorang dan tidak mendapat faedah apa-apa daripadanya. Kita buat apa-apa pun, tuan-tuan, kalau kita sungguh-sungguh, pasti kita akan berjaya dapat hasil. Kerana Allah itu sememangnya kaya dan kekayaannya melebihi daripada seluruh penduduk alam. Bahkan Allah lah yang memiliki alam seluruhnya, mengurus dan mentadbirkannya serta berbuat sesukanya. Saya duduk di Kuala Lumpur dulu, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kenal seorang budak, sahabat saudara kita daripada Indonesia. Kek cokit tu. Mula-mula datang, tumpang meja orang ni. Beli apa tu? Bukih buah tu, dia jual apa? Jambu batu dengan sambui. Tumpang meja orang tu. Sebulan lepas tu, dia dah ada meja sendirilah. Dia jual sambui. 2-3 bulan lepas tu, bukan satu meja, 2-3 meja. Banyak sambui. Siap dengan air ni. Adalah seorang dua, siapa ni? Ini saya ambil, saudara saya di Indonesia juga bekerja dengan saya. Bekerja dengan dia pula. Jual ni je. Jual jambu je.
Beruntung tengah-tengah lumpur tu. Datang yang tak ada apa-apa. Sungguh. Kalau tak bersungguh duduk rumah tak ada tu dah. Man amila salihan falinafsihi. Sesiapa yang telah mengerjakan kebaikan akan berguna untuk dirinya sendiri. Lebih-lebih lagi kalau kita buat amal ibadah, kebajikan kan, maka kebaikan tu akan datang pada kita. Dan juga seperti mana surah Al-Isra, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan, faedah kebaikan yang kamu lakukan itu untuk dirimu juga. Jadi apa-apa yang kita usahakan daripada kebaikan, tuan-tuan, kita akan dapat hasilnya, insya-Allah. Kebaikan itu hasilnya kita dapat. Bukan untuk siapa-siapa. Allah Ta'ala tak perlu kepada hasil perjuangan kita. Kita berjuang untuk diri kita sendiri sebenarnya. Untuk diri kita sendiri. Wallahu'alam. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh yang baik-baik, nescaya kami, yakni Allah, hapuskan dari mereka akan keburukan mereka, dan pasti kami balas mereka terlebih baik daripada apa yang sudah mereka kerjakan. Kita ambil dulu kefahaman ayat ini. Dan orang-orang beriman serta beramal soleh. Allah Ta'ala sebut orang beriman, beramal soleh. Beriman maksudnya yakin dengan Allah, yakin dengan Rasul, malaikat, hari akhirat. Rukun-rukun iman tu, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang diturunkan oleh Allah, percaya semua, beriman. Beramal soleh, ini tak perlu dibahaskan lagi. Buat perkara yang sesuai dengan kehendak Allah. Amal soleh. Siapa yang buat dua perkara ni, Allah Ta'ala akan hapuskan daripadanya dosa-dosa kesalahannya dan berikan ganjaran pahala yang terbaik dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Baik tuan-tuan. Itu maksud ayat. Kefahaman ayat. Kata Ustaz Ahmad Sonhaji di sini Allah menerangkan secara terperinci akan balasan orang yang taat, iaitu siapa yang percaya kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang sebenarnya semasa menerima ujian daripada Allah, walaupun disakiti oleh orang-orang kafir, tetapi tetap tidak meninggalkan agamanya serta mengerjakan amalan yang baik-baik, iaitu segala yang wajib dikerjakan dan yang haram ditinggalkan. Di samping itu pula dia berbuat bakti kepada masyarakat dengan memberi pertolongan kepada orang-orang yang susah dan berhajatkan bantuan, dan kepada sesama orang mukmin pula dia membantu serta bersatu padu ibarat suatu binaan yang kukuh antara satu sama lain, sokong menyokong. Maka Allah pasti menghapuskan kesalahannya yang telah berlalu dengan memaafkan dan melupakannya, dan memberi balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan dengan pahala, iaitu satu kebajikan dibalas dengan 10 kali ganda sehingga sampai 700 kali ganda. Sedangkan satu kejahatan pula dibalas dengan seumpamanya atau dihapuskan sama sekali. Itu huraian daripada Ustaz Ahmad Sonhaji. Secara umum kata dia, siapa beriman dengan Allah, dia buat amal bakti, amal kebaikan, menyangkut paut hubungannya dengan Allah, dengan manusia. Hubungan dengan manusia bagus, tolong-menolong, bantu-membantu. Nyokong satu sama lain atas perkara-perkara yang diredai oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Kemudian pula hasil daripada perbuatan baik ni Tuhan bagi ganjaran. Dah tu ganjarannya berlipat kali ganda sampai 700. Tapi kalau buat salah satu je. Itu buat huraian daripada Ustaz Ahmad Sonhaji. Saya nak bawa tuan-tuan tengok betul-betul ayat ni. Kita tengok balik. Ada banyak perkara-perkara yang bila kita renung ayat ni sungguh-sungguh, dengan mata hati kita, kita akan nampak macam-macam benda. Tuan-tuan tengok ayat 7 ni. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Nak beritahu apa tuan? Orang beriman pun, dia tak lari daripada dosa. Orang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa. Beriman dan beramal soleh. Maknanya kita yang beriman ni, kita yang beramal soleh ni pun takkan lari daripada dosa. Semua orang kan buat dosa, walaupun dia beriman. Yang tak beriman lagi lah sepanjang masa dia dosa. Yang beriman pun buat dosa. Cuma dosa tu kecil atau besar. Kecil atau besar. Yang kecil
Ada dosa yang kita hapuskan dengan ambil wuduk. Ambil wuduk jatuh dosa-dosa kecil. Ada dosa yang perlu kita taubat untuk mendapat pengampunan daripada Allah. Ha. Jadi jangan katalah orang beriman tak berdosa. Beriman tu berdosa juga. Tapi sekurang-kurangnya orang beriman ni bila berdosa, dia tahu dia berdosa, dia mohon ampun pada Allah Ta'ala. Dan dia tak meremeh-remehkan dosa itu sendiri. Berbanding orang yang tak beriman ataupun kurang imannya. Jadi salah kalau orang cakap, kau pakai kopiah pun ada je dosa. Memang betul. Mana orang pakai kopiah tak ada dosa? Tak pakai tudung pun tak apa, yang penting iman. Tak pakai tudung pun tak apa Ustaz, yang penting iman dalam dirinya. Orang beriman dalam diri tak pakai tudung. Dengan orang beriman pakai tudung, mana elok? Orang gila pun jawab, tentulah pakai tudung tu elok lagi. Pada orang yang beriman tak pakai tudung tu. Alah, aku kulu-kuli pergi masjid pun ada yang salah. Memang ada salah, entah apa kata tak ada salah. Kan? Yang penting hati baik tuan, tuan Ustaz. Ni orang tak faham konsep dosa pahala. Kurang iman ni. Orang beriman dia tahu, dia tak ambil remeh masalah dosa pahala. Allah Ta'ala sebut, beriman beramal soleh, dia ampunkan dosa. Maknanya tuan, dalam kehidupan kita ni, salah satu pada ganjaran besar, perkara yang Allah Ta'ala beri pada kita, antara ganjaran besar tuan, hapuskan dosa. Sebab dosa ni dah jadi penghalang kita nak dokek dengan Allah Ta'ala. Kita nak masuk dalam syurga Allah. Jadi menghapuskan dosa satu hadiah besar daripada Allah. Patutnya, dan orang yang beriman dan amal soleh, aku tu masuk dalam syurga. Atau aku bagi tu, aku bagi ni, tak. Allah Ta'ala sebut dulu, pahala tu kemudian tu. Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum. Aku akan buang semua kesalahan-kesalahan dia, kemudian aku bagi ganjaran. Patut dia orang beriman beramal soleh, aku bagi ganjaran kat dia, kata aku buang dosa. Nak beritahu pun tuan. Orang yang betul-betul beriman, beramal soleh, orang ini sebenarnya nampak tunjukkan kesungguhan. Sungguhlah dia yakin dengan Allah, dosa, pahala, segala-galanya, dan dia sungguh-sungguhlah beramal bakti untuk mencari redha Tuhan. Allah Ta'ala buang. Kau nampak benar, memang sahlah kau baik, sungguh-sungguh betul lah kau baik, semua benda yang baik kau buat, tak apalah. Yang kau dah terlepih lu tersasar lu, dan lupalah. Itu dia bagi hadiah. Kan tu lah cerita kan. Aku faham kita je lah. Nampak sungguh beriman orang ni, hamba aku ni. Dah beriman, dia buat amal kebaikan banyak, betul lah. Macam ni perangai kau, sungguh betul kau. Jadi kesalahan kau tu kira benar, kita tak pandang lah. Buat tak nampak lah. Yang tu maksud ayat ni. Mana yang buang dosa tu penting kan. Berdosa ni, baik sebenarnya. Allah Ta'ala beri orang yang beriman, beramal soleh, dihapuskan kesalahannya oleh Allah. Jadi maknanya penghapusan dosa tu satu perkara yang cukup besar artinya dalam kehidupan seorang yang beriman. Sebab dia selalu buat dosa, dan dosa tu perlu dibuang untuk mengelakkan dia ke dalam neraka Allah dan untuk mencapai redha Tuhan. Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sebab tu dalam Quran disebut, sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Bila kita beriman, kita beramal soleh, memang Allah Ta'ala lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, akan buang, lupakan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut dia akan beri ganjaran pahala kepada orang-orang yang ganjaran pahala dengan sebab apa yang mereka lakukan. Jadi janganlah dah beriman dah, tak apa Ustaz, iman dalam hati, bukan ke pakaian, bukan ke amalan luar ni, yang penting hati bersih. Macam mana pula hati bersih kat luar kotor pula? Jadi tuan-tuan, itu ayat yang ketujuh. Innallaha, bandingan ayat ini samalah dengan ayat 40 dalam surah Nisa. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah Ta'ala sebut, Allah tiada menganiaya seorang pun walau sebesar zarah. Jika yang dikerjakannya itu kebajikan, akan dilipat gandakan oleh Allah kebajikannya itu, dan akan diberinya pahala yang besar dari sisinya. Kita buat baik, Tuhan tak pernah
menzalimi kita. Semua perkara walaupun sekecil-kecil perkara misqala dzarrah, Allah Taala akan balas. Kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Itu tanda adilnya Allah. Tapi kalau kebaikan yang kita buat, Allah Taala akan lipat gandakan. Dengan ganjaran pahala yang besar. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, tuan-tuan dan puan. Itu ayat yang ketujuh. Kita naik ayat yang ke-8. Dan kami telah wasiatkan berpesan kepada manusia itu supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Dan kalau keduanya memaksa engkau supaya menyengutukan Allah, menyengutukan aku dengan apa yang tidak engkau ketahui, maka janganlah engkau ikut keduanya. Kepadaku tempat kamu kembali, lalu aku akan khabarkan apa yang telah kamu kerjakan. Setelah Allah menyebutkan bahawa perbuatan amal soleh atau pekerjaan yang baik itu dapat menghapuskan dosa seseorang dan melipat gandakan kebajikannya, maka di sini disusulnya dengan menyebutkan kebaktian yang patut diberikan kepada kedua ibu bapa. Allah Ta'ala sebut orang beriman, beramal soleh, dia akan dapat ganjaran besar daripada Allah. Lepas cerita beriman, cerita beramal, Allah Ta'ala terus sebut kebaktian, membuat bakti kepada kedua bapa. Jadi berbakti kepada kedua ibu bapa tu adalah antara amal soleh yang paling tinggi darjatnya. Apa lagi kita nak buat selepas kita berikan hak Allah, selepas kita berikan hak Rasul, kalau bukan kepada ibu ayah kita. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang berbakti kepada kedua ibu bapa. Kerana ibu bapa lah yang menyebabkan wujud dan lahirnya seseorang ke dunia, maka sayugialah seseorang anak itu berbuat baik dan taat kepada keduanya. Kewajipan anak kepada bapa dengan memberikan nafkah dan memberikan kasih sayang kepada ibu, itulah sebabnya Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami telah wasiatkan berpesan kepada manusia itu supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Allah menyuruhnya, yakni Allah menyuruhnya berjanji setelah tua ibu bapa nanti supaya berbakti dan berbuat baik kepada keduanya. Allah Ta'ala suruh kita buat baik, mewasiat, Tuhan mewasiatkan pada kita supaya kita buat baik pada mak ayah. Sebab tu saya selalu sebut, saya suka kalau budak-budak muda ni ada. Zaman sekarang ni, akhir zaman ni tuan-tuan, macam-macam cubaan, macam-macam keperluan hidup. Keperluan hidup makin tinggi akhir zaman ni. Sebab apa? Orang makin lari daripada, makin jauh daripada agama. Keyakinan orang sekarang tak sama dengan keyakinan orang dulu. Orang dulu porang pakai panah, pakai pedang pun dia yakin dia boleh menang. Orang ini dah ada meriam pun dia tak confident dia boleh menang. Dah ada jet pun dia tak yakin dia boleh menang. Kan? Itu juga hajat-hajat kita pada kehidupan hari ni makin tinggi. Jadi mak ayah kita ni, kita kena jaga sungguh-sungguh. Bila tua besok, dia memang perlukan kepada pertolongan kita. Sebab tu anak-anak saya selalu khabar, anak kau bekerja, dapat yang hasil bulan pertama tu mesti ada peruntukan untuk mak ayah. Setiap tahun mesti peruntukan tu naik. Sebab kita dapat juga kan, saya selalu sebut bulan ni bagi omak 50. Bulan depan tengok gaji kita atau kalau kerja gaji senang. Tak apa, tengok berapa nak naikkan. Naikkan 20. Setiap bulan dia akan jadi 70. Ataupun 100 pula. Cikgu 100 lah bagi, takkan bagi 20. Dia dapat paling kurang pun DigiBeb 1 dah 250. Bagi omak 50. Kita dapat 200. Banyak kita lagi tu. Dua-dua mak kita tak berkira pun. Kau RM1.50 cukup, boleh air, boleh kuih. Tak ada mak kita. Kurang kan bagi nak beli buku bagi duit, nak beli kaset dia beli nak baju dah piat dia beli dia tak berkira orang mak. Kita pula kira pula. Dapat 200 kira RM50 nak bagi. Tahun depan naik lagi 50, 150. Tahun depan naik lagi 50, 200. Setan akan cakap, dah banyak dah bang, 200 dah. Orang tua nak buat apa? Duit nak makan pun. Mana tua. Dia makan roti ke dunia, bang. Cuba abang tengok. Kerja manis dah ada, darah tinggi dah ada.
Memanglah mak kita tak makan duit tu tak ada pakai pun. Tapi sekurang-kurangnya kita sebagai anak, bila bagi tu, kita bukan nak tengok anak mak ayah kita tu makan duit tu tak ada tau. Macam-macam beli, alhamdulillah, macam-macam beli. Tak. Kita bagi tu, dia kita tengok dia bahagia tu, bersinar-sinar muka kan. Air raya Ustaz dia boleh bagi cucu lain pula. Satu kepuasan tu. Tu yang kita nak. Mak syukur, ayah syukur dengan kita buat. Besar pahala itu menggembirakan tu hati mak ayah. Tu sekurang-kurangnya macam tu. Memanglah mak kita tu dah ada kencing mani, kencing masam, darah tinggi, sekolah jenis semua ada, kolesterol tinggi semua ada. Tapi yang kita nak nak menggembirakan hati dia. Tunjukkan mak, dulu mak menangis. Nak besar saya ni, hari ni mak jangan menangis lagi ni. Saya nak buat mak syukur. Sampai mak ayah meninggal. Mak jangan risau. Kan naik 3 hati saya tanya kau, banyaklah ni bang. Kan kau pengat marah bini kau. Naik sampai hati sangat. Bang kau nak bayar duit api, duit air lagi, telefon kau anak-anak kau sekolah masuk you. Setan. Padahal kita berhabis ke mak ayah kita lagi banyak kita dapat. Dah 500 dah ni bang, banyak dah ni mak kau sihat lagi. Ni mau sampai 2000 bagi mak kau ni. Ikut 2000 pun kita lagi dapat 8000 lah banyak lagi. Tapi setan. Dia tak percaya dengan kita, dia masuk ke rumah kita. Beritahu suami kata, mak cuba kau tengok. Mak ai dapat 500. Mak ai tak serika baju dia dah. Mak ai tak masak anda dah. Anak kau tak ada mak ai jaga dah, kau jaga. Sepatutnya kau 500. Mak dia 300. Ni mak ai 500, kau dapat 300 tadi dia. Dah. So gitu beramuklah dengan bini. Bang dah banyak tu. Dah tu cukuplah 300 tu. Ramai suami yang tewas. Ya juga kata, dah lah tu cukup tu. Jangan tak bagi tu. Jangan tak bagi. Kan? Tak ada masalah memang bagi pun. Tapi yang lebih baik kedudukan anak yang itu mak abang, ayah abang. Puk kau ada puk kau. Waktu kau sekat baju dia, waktu kau masak nasi untuk anak dia, untuk perut dia. Tapi dia tak menyusu dengan kau. Kau tak masak dia. Daripada kecil dia yang besar tu, yang jaga itu kat lampin bukan kau. Mak tak jaga macam ni, tak payah dia kahwin dengan kau. Macam tu lah gitu. Kan? Jadi anak-anak tu juga kena ingat tu. Kan? Besok satu hari ibu kita akan hilang, keupayaan ayah kita akan hilang. Hari tu dia memang memerlukan pertolongan daripada kita. Tapi malang kan, kita hantar mak ayah kita ke rumah orang tua-tua. Sebab kita pernah tua. Ada pula penasihat yang tak apa nak baik. Kita pun dah tua bang, nak angkit-angkit ayah ni dia borek. Kita bukan tinggalnya, kita hantarkan orang tua kita tengok seminggu sekali, sebulan kali kita tengok. Tengok anak-anak macam tu kan, susahlah macam tu. Jadi orang-orang yang dah biasa jaga mak ayah dia tahu. Jadi tuan-tuan kita jaga mak ayah, penuh hati-hati tu. Jangan sampai tuan tunjukkan muka masam depan mak ayah. Jangan. Orang yang tua ni cukup berasa dosa besar kita bila kita menyakiti hati dia. Buat baik dalam semua hal dengan mak ayah ni. Sabarlah. Kan? Dia buang air, kita ambil najis kita bersihkan. Dia nak mandi, kita angkut dia pergi mandi. Dia nak makan apa, kita bolian dia. Jangan banyak songel. Kut dia. Orang jaga mak ayah dia tahu kan tuan. Dia dah ada pengalaman, dia akan tahu sendirilah. Kejap-kejap kan dah berbaru tu rumah apa ni. Dah dikobok tam belakangnya dah dimain ni. Kan dia tak boleh kiri. Kalau tak sabar tu memang kena marahlah tu. Apa ayah ni buat macam ni? Apa mak buat macam ni? Ni kan berak busuk. Manalah orang tua tu tahu dia dah hilang ingatan ni, dah tak apa nak ingat. Tu tuan Allah Taala uji kita. Sebab tu Nabi sebut malanglah seseorang mukmin yang tak dapat masuk syurga padahal dia menjaga ibu dan ayahnya. Maksud apa tuan? Jaga mak, jaga ayah yang dah tua ni sebenar peluang besar untuk dimasuk dalam syurga Allah. Buka syurga tu besar-besar. Tapi malang anak ni tak dapat masuk syurga. Walaupun dia diberi peluang dah jaga mak, jaga ayah yang sakit. Ramai orang pilih tak nak. Ramai orang pilih tak nak jaga. Saya nak cerita ni panjang tuan sebab apa? Ni banyak kita tengok berlaku, banyaklah kes-kes kita berlaku. Saya cerita balik ke tuan-tuan, mungkin tuan-tuan lupa. Di Seremban tuan-tuan, di Taman Guru tu, ada seorang abang tu. Dia ambil khidmat angkit orang tua. Saya dulu masa Pak Muntua saya lumpuh,
Saya angkat sekali. Slip disc saya. 2 minggu sikit beralih tulang belakang saya. Dia 80 kilo. Kita 50 kilo. Memang penyet lah kita. Angkat Allah sakit 2 kali. Tidur terkatil saya rajam tu. Wek, kotor pinang. Dia tak berani angkat dah. Nak buat habis ramban dah tak larat. Tengok dalam internet. Khidmat mengangkat orang tu. Jumpa tuan-tuan. Kata Tuan Guru. Dokek ke pun? Oi dia minta angkat. Beri balik RM100. Ha? Angkat, masuk dalam kereta, sampai hospital kan angkat, tak tahu wheelchair tu, tolak kan dia tunggu kita balik. Angkat, masukkan, bawa dia sama-sama. RM100 ke RM1.5. Tanya orang, sampai bila ni kerja ni? Saya dah lama Ustaz. Tak ada kerja apa, ni dah kerja saya. Kemudian saya Bilal di Taman Guru tu. Sebab apa saya tengok omak saya dulu, saya rasa. Sebab tu saya tak tinggal kerja saya ni. Dulu omak saya sakit, abang-abang saya semua tak nak berhenti kerja. Saya berhenti kerja. Wajib dah ibu-ibu dah. Ha? Tak ada orang nak jaga mak, saya berhenti. Risau rumah saya, apa kita nak makan ni. Tapi berbakti pada orang tua. Kawan-kawan pejabat tengok, mana ni, mana boleh tak ada kerja ni. Dah berhenti. Kawan-kawan buat collection, bulan-bulan bayar dia. Lebih banyak dia dapat daripada apa yang dia dapat sebelum. Tuan. Orang yang bakti kau, dia yakin dengan mak ayah. Ni berhenti bang, apa kita nak makan ni. Dalam kerja swasta, kan ada pencen dia apa pun. Kita jaga mak ni, kata dia. Takkan sisa lagi abang hidup, kita pasti akan makan. Yakin itu lain. Yo, kawan-kawan pejabat buat collection bagi dia duit. Bulan-bulan. Ha. Sampai hari ni. Saya tahu Ustaz susah jaga orang tua. Orang yang besar lah. Angkat. Dia pun ajar. Saya belajar kat sekitar Ustaz, cara angkat macam ni lah. Kalau tak macam ni cara angkat kan, patah 2 tulang kan. Oh, macam ni cara Bila kita dah belajar tu, senang je rupa dah mahir dah. Bolehlah angkat. Kan? Kalau tidak dulu, ya Allah. Jadi mak ayah masa tua tu, cubaan untuk kita tuan. Kok dia sihat pun, mak sihat lagi. Abah sihat, dia tak payah bagi duit dia. Abah pun ada pencen ni. Pencen tu pencen dia. Dia pada anak, dia pun tak minta duit kita dah. Dia tak minta kita bagi. Masya Allah. Bagus anak tu. Kan? Jadi buat baik lagi kat mak ayah tuan. Jangan berkira lah dengan mak ayah ni. Wa qada rabb, suruhan yang begini samalah seperti yang dijelaskannya pada ayat yang lain. Dalam ayat 23-24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, iaitu janganlah kamu sembah melainkan Dia, dan kepada ibu bapa hendaklah berbuat baik. Buat baik pada mak ayah. Jika salah seorang daripada keduanya atau keduanya sekali sampai kepada umur tua, berada dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya perkataan cih ataupun dan janganlah engkau menengking keduanya, tetapi berkatalah kepada keduanya dengan tutur kata yang hormat. Allah Ta'ala tahu bila mak ayah ni dah tua, dia dah sakit, dia dah masuk umur, dia kadang-kadang sampai orang kapal nyanyuk, dia tak pun nak betul lah, pemikirannya lupa ingat. Ada banyak benda kadang dia buat, kita terkesan. Selalu orang nak marah. Banyak kali tu. Tongking yang mak ada depan kita. Depan mak. Apa mak topok ni kan koncing ni. Tak boleh mikir kata dia. Tu mak tu. Kita rasa nak topok lah muka tu. Lampang lah muka tu. Dia cakap kat mak. Kadang ayah pun semua. Ayah ngesot tarik kaki ni, ngesot tarik kaki ni. Tapi tarik ayah dah tadi. Sampai dia kang tu tadi. Dia ada otot tubuh orang tidur je. Tengok je mulut dia tu. Ambil cili tu masuk dalam telinga, yang mulut tu telinga. Kan? Memang kan anak dia tu. Kan? Itu mak ni bila dia dah tua, dia sebenarnya dah kondo kemampuan tuan. Kok dulu masa kita kecil, kita pun tak ada kemampuan. Dipolok ke kita, didukung ke kita. Nak aiskrim, dibeli aiskrim, jaga kita sungguh-sungguh. Sampai umur tua besok, mak kita dah kondo. Kita kena buat macam mana dia buat untuk kita masa kita kecil. Sebab kan datang, kita pun sama macam dia pula. InsyaAllah anak-anak yang tengok macam mana kita jaga mak ayah kita. Besok dia akan buat macam mana kita jaga mak ayah kita, dia akan buat pula ke mak ayah dia. Kita lah. Dia tak sampai nanti keluar mulut. Dulu ada kes di tempat saya Bukit Rokan. Dulu saya tengok omak letak anak ayah, letak anak tu dekat dalam bilik air. Dalam bilik air tak ada atap.
Dia bagi tilam, bagi selimut, duduk dalam tidur bilik air sebab ayah satu berak, kosok tu rumah. Hari ni kita letak pula. Itu berlaku betul-betul. Telinga nak dengar. Dulu kita pernah tengok, mak letak anak tu dalam bilik air. Ayah terberak tu kencing, turun. Diletak dalam bilik air, tak ada atap bilik air tu. Memang dia bagi selimut. Tapi dalam bilik air tidur ayah. Itu anak cakap pula. Dulu kita pernah tengok. Letaklah mak kat situ. Konon kat kita pula. Tuan-tuan, sebab itu dengan mak ayah ni Allah Ta'ala akan bayar cash. Dia tak ada tunggu-tunggu kan. Jagalah mak ayah kita tuan-tuan. Sebaik-baik mungkin. Lepas tu kalau kita ditakdirkan kita ni Allah Ta'ala uji dengan jaga orang tua. Mak kita ke, ayah kita ke, atau mentua kita sendiri kot. Mak mentua kita. Lepas sembahyang tu doa lah. Ya Allah ya Tuhanku, aku tak tahu ya Allah. Sama ada aku dah buat terbaik atau tidak. Ya Allah. Kadang-kadang ya Allah, aku rasa aku ni tak betul lagi ni. Banyak salah lagi ni. Rasa kurang ni Allah tahu. Kalau kekurangan tu ampun ya Allah. Kan? Kadang kita pun ada ya jijik kita tu. Nak bersihkan punggungnya najis tu. Nak lap kono tangan. Boleh gulaman kita. Kadang seminggu tak makan lebih tu. Kan? Mulut ni. Tak boleh ni kita nak keluar liur tu. Keluar, bokok-korak. Bali kita. Kadang habis kita tangan kita ni sebulan tak pakai tangan tu. Tuan itu perlukan pengorbanan. Tak mampu kita buat tu. Bukan semua orang boleh buat itu. Tu sebab kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku rasa tak betul lagi ni. Tak macam mak aku dulu. Berak aku, dia sapu, dia cebukan ya Allah. Aku tak boleh buat mak aku yang ya Allah. Tak boleh buat sebaik tu. Lepas tu minta ampun pada Allah Ta'ala. Kan? Sebab kita tak boleh buat sebaik mak ayah kita buat. Itu akan berlaku. Sebab tu orang yang diuji tu dia kena banyak-banyak istighfar, mohon ampun pada Allah, mudah-mudahan kekurangan kita tu akan diampun oleh Allah. Kemudian sikit lagi tuan kita habiskan ayat ni. Jangan cakapkan tunjukkan yang tak berapa muka tak berapa nak bagus di hadapan mak ayah. Itu cukup tak baguslah tuan-tuan. Wakhfid lahuma, bukan itu. Kemudian Allah Taala sebut wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan kalau keduanya memaksa engkau supaya menyekutukan aku dengan apa yang tidak engkau ketahui, maka janganlah engkau ikut keduanya. Maknanya kalau mak ayah suruh kita buat benda yang menyalahi kehendak Allah Ta'ala, maka jangan ikut pula. Walaupun tu mak ayah kita. Ini Allah Ta'ala ajar kita. Dia suruh kita patuh, taat, sayang, buat baik dengan mak ayah kita. Tapi kalau apa yang mak ayah kau suruh bertentangan dengan kehendak aku, kau jangan ikut dia. Tapi masih lagi buat baik mak ayah kau tu. Tapi jangan sampai kau dahulukan mak ayah kau sampai aku kau letak nombor 2 kata Allah. Jangan bukan itu. Yakni kecuali jika keduanya memaksa supaya si anak melakukan perbuatan syirik terhadap Allah atau menyuruh supaya mengikuti agama nenek moyang mereka dahulu yang sesat, maka Islam tidak membenarkan mentaatinya. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk menderhakai Tuhan. Walaupun makhluk tu mak ayah kita. Nak taat ke makhluk ni dia tak mutlak, dia ada had dia. Bila sampai bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tak boleh taat ke makhluk tu. Adapun lafaz ma laysa laka bihi ilmun di sini maksudnya tidak boleh ikut dalam perkara yang engkau tidak mengetahui kebenarannya. Bahkan lebih patut engkau tidak usah ikut dalam perkara yang tidak diketahui akan batil. Kalau tak tahu betul salah pun Allah tak boleh ikut. Bertentangan dengan kehendak Allah, tak boleh ikut. Dalam hadis Tirmizi disebut bahawa ayat ini diturunkan mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas dan ibunya Hamnah binti Abu Sufyan. Manakala Sa'ad telah masuk Islam dan tergolong dari orang dahulu yang mula-mula masuk Islam, dia sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya telah berkata kepadanya, apalah gunanya agamamu yang baru ini? Demi Allah aku tidak mahu makan dan tidak mahu minum. Ini saya tahu ceritanya, tak payah baca. Sa'ad bin Abi Waqqas ni bila dia masuk Islam, mak ayah berjanji, mak lah takkan makan, akan berlapar, mogok makan minum tak nak selagi Sa'ad tak keluar. Dia tak makan selagi Sa'ad tak keluar daripada agama baru. Turun ayat ni, wa in jahadaka litusyrika bi. Kalau dua mak ayah kau suruh engkau untuk mensyirikkan aku, atau ma laysa laka bihi ilmun, yang tidak engkau ketahui kebenarannya, kalau kau ikut, tak boleh lagi taat mak ayah. Tak boleh taat bukan maksudnya marah, tak.
Kita masih lagi menghormati mak kita, ibu kita, ayah kita sebagai orang yang menjaga, melahirkan kita. Tapi tak boleh taat. Kan? Allah Ta'ala ajar apa ni? Ajar, jangan hendaknya kasih sayang kita kepada orang lain, makhluk lain sampai akhirnya mengenepikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu kita sendiri, ayah kita sendiri, bila dia suruh kita buat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, kita tak boleh ikut. Ni ibu kita. Ni kan pula orang lain. Kan kawan, sahabat, orang lagi, ketua, pemimpin. Hatta sampai ke paling tinggi Perdana Menteri Sultan pun, kalau benda itu bertentangan Tuhan, kita tak boleh ikut. Sebab apa? Allah Ta'ala pun ajar kisahnya. Mak ayah kita sendiri pun yang melahirkan kita, bosah kita pun kita tak boleh taat ke dia bila bertentangan dengan kehendak Allah. Ni kan pula orang yang lain, yang selain daripada ibu ayah kita, yang tak ada konon-konon dengan kita tak boleh taat, tak boleh ikut. Tapi masih lagi dalam keadaan kita dengan makhluk, kita masih lagi ada hubungan baik. Tengok orang Islam, cuba tengok sahabat-sahabat kita yang, saudara-saudara kita yang dah masuk Islam, yang convert, asalnya bukan Islam, masuk Islam. Ada yang faham, dia masih lagi berlaku baik kepada mak ayah. Apa? Ramai kan, banyak, tak payah sebut kat sini lah sebab rakam ni kan. Ramai kawan-kawan kita yang India, yang Cina, dia balik rumah ayah, dia berjaya memahamkan rumah ayah. Dia balik, mak ayah akan bagi ni cawan baru, ni sudu baru, ni untuk kau satu keluarga ya. Kan kita makan kan, campur benda-benda yang lain yang tak boleh kau makan. Bila balik keluarga Islam kan dia bagi. Ni untuk anak-anak kau, ni pinggan dia mangkuk. Dia berjaya memahamkan mak ayah dia. Bukan dia berkonfrontasi dengan mak ayah. Apalah ni, apalah tu, tak. Jumpa juga mak ayah, balik juga ke rumah. Sebab tahu tu mak ayah. Tapi dalam bab iman, bab lain, tak boleh. Nak suruh makan ni minta maaf baik. Agama aku tak benar bagi makan. Ini ibu makan, aku anak-anak tak boleh makan. Macam tu. Kan? Begitu juga kita dalam kehidupan luar kita ni. Kita tak boleh taat kepada makhluk yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tuan-tuan kena ingat. Dalam hidup kita ni, ada makhluk yang suruh kita, tiba-tiba perkara tu bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Maka kita sekali-kali kita tak boleh ikut, tuan-tuan. Salah tu. Sebab apa? Allah Ta'ala sambung, ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sebab kepadaku tempat engkau kembali nanti, lalu aku akan khabarkan apa yang telah kamu kerjakan. Semua yang kau buat tu besok, aku akan tunjukkan balik, kata Allah. Dan kau takkan kembali ke mana-mana kecuali kepada aku. Sebab apa-apa yang aku nak, kena buat. Sebab amalan kau besok, aku ditunjukkan. Jadi yang bertentangan dengan apa yang aku nak, jangan buat. Besok kamu akan nampak apa yang kamu buat. Jadi, tuan-tuan, maksud ayat ini, walaupun kita boleh taat kepada makhluk, ketaatan itu terbatas. Bila bertembung dengan kehendak-kehendak Allah, maka ketaatan kepada makhluk itu jadi kalah. Tolak ke tepi, nak banyak yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertentangan pula dengan hukum hakamnya. Maka tak boleh kita berikan ketaatan. Kita tak setuju, maka ikutlah saudara yang terbaik. Ingatkan saudara-saudara kita ni. Kadang-kadang yang buat salah ni saudara kita juga. Tapi dia tak apa nak ingat. Kerana tuan-tuan, ayat ini juga mengajar kita bahawasanya ikatan kita dengan Tuhan ni tak boleh dirungkai, tak boleh dikalahkan, tak boleh dimusnahkan, dihapuskan dengan sebab ikatan kita rapat dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Kerana kita hanya selamat dengan Allah, bukan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita ni selamat dengan Allah. Dah pastilah Allah Ta'ala, bila kita selamat dengan Allah, kita selamat dengan Allah kerana apa? Kerana satu, Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Kedua, kerana kita tahu Allah Ta'ala mengutuskan Rasulnya, dan melalui Rasulnya dia hantar kita satu sistem, satu cara hidup yang betul. Kok kita ikut, kita selamat. Allah Ta'ala nak kita selamat, dia bawanya agama, dia hantarnya agama pada kita. Kita ikut agama tu, kita akan selamat. Agama tu, Allah nak menyelamatkan orang dengan agama itu, bukan dengan apa-apa. Saya selalu sebut, Allah nak menyelamatkan manusia ni dengan agama, bukan dengan benda lain. Agama ni menyelamatkan manusia. Agama ni lah yang menyelamatkan manusia. Sebab itu kita tak kisah apa pun rupa orang tu, bangsa mana pun dia, siapa pun keturunan apa pun bangsa
ikut dia Islam, dia akan selamat. Kita selamat. Yang menyelamatkan kita ni bukan kedudukan kita, bukan bangsa kita, tetapi agama kita. Kalau orang fikir bangsa, tapi agama tak ada, dia akan menindas bangsa lain. Sebab tak ada agama. Tapi kalau dia ada agama, bangsa dia jaga, bangsa lain pun dia tahu. Islam menuntut dia untuk berlaku adil pada orang lain. Tak ada masalah. Duduklah, berhimpunlah dalam satu tempat tu. Pelbagai bangsa, berpuluh bangsa tak kisah. Biar dia beratus bangsa, tak ada masalah dah. Biar. Tapi kena pasti semuanya Islam. Sebab kalau tak Islam nanti, dia tak ada perkiraan dosa pahala. Dia tak ada perkiraan salah betul. Yang dia tahu untung. Kat situ dia bahayanya. Tapi kalau 100 kali bangsa pun semuanya beriman dengan Allah, kita tak kisah. Tak kisah itu dah. Sebab dia ada perkiraan betul salah. Tapi kalau 3 yang tak ada agama, itu masalah besar. Sebab nanti dia akan pergi keuntungan dunia. Dia tak ada akhirat, tak ada. Yang itu menakutkan. Di Madinah, Nabi bukan hidup bangsa Arab ya. Ada Yahudi, ada Rom sekali, ada Parsi sekali kat situ. Bercampur semua. Kan? Tak ada masalah kalau beriman. Seperti Abdullah bin Salul, Yahudi, tapi dia tak menentang agama. Dia tak menentang Nabi SAW. Yang menentang siapa? Banu Qainuqa, Banu Nadir, Quraidah, siapa? Yang ini yang bukan beragama Islam. Dia menunjukkan penentangan. Orang Arab sendiri, satu bangsa yang menentang Nabi di Mekah, orang bangsa Arab, bangsa Quraisy, bangsa Nabi itu sendiri. Sebangsa tu. Tapi kenapa berperang? Sebab dia tak ada agama. Cuba dia ada agama, selamat semua. Jadi yang menyelamatkan kita ni agama. Agama ni kena tak tinggi. Jadi orang kena bercakap, agama ni kena gunakan. Sebab Tuhan turunkan agama ni sebagai manual dalam kehidupan. Tak boleh cakap dah, jangan cakap tentang agama. Tak. Kita kena cakap orang yang tidak beragama, seagama kita dia pun tak suka cakap agama. Sebab bertentangan nilai agama kita dengan apa yang ada dalam hati perut dia. Jadi agama ni akan betulkan. Agama ni akan betulkan nilai-nilai salah dalam diri orang yang tak beragama. Tak ada yang boleh membetulkan diri manusia ni kecuali agama. Tuan-tuan kena tengok. Orang yang menegakkan agama zaman Nabi dulu siapa dia? Orang yang dulunya adalah orang yang merompak, mencuri, bunuh anak. Sayyidina Umar pernah kebumikan anak perempuan dia. Tapi dalam masa yang sama, selepas itu, dia jugalah orang yang menegakkan agama Islam. Siapa yang menegakkan agama tu? Orang yang pernah bunuh anak dia. Dia juga yang menegakkan agama. Kenapa sebelum dia bunuh anak dia? Selepas tu dia gak agama tak? Sebelum tu dia bunuh anak, dia tak ada agama. Dia tak ada kefahaman yang mendalam tentang agama. Tetapi setelah dia mendapat kefahaman agama, apa jadi lepas tu? Dia boleh isytihar depan Kaabah, siapa nak bini janda, anak yatim, sila ikut aku nak ke Madinah jumpa Muhammad. Kenapa jadi kuat? Kerana agama dia. Kenapa jadi betul? Kerana agama dia. Jadi orang kena memperkatakan agama sepanjang hari masuk. Tak boleh. Nak orang Islam pula kata, jangan cerita tentang agama ni, tak boleh. Sensitif. Apa pula sensitif Agama ni gunanya untuk disebarluaskan. Diperkatakan. Digunakan dalam semua aspek kehidupan. Agama ni Ustaz, dia surah masjid dia jangan buat keluar ya. Siapa ngajar macam tu? Dia selalu sebut, terberak pun agama tu. Nabi ajar, macam mana nak nangkung? Dah terberak tu apa nak buat cebok? Makan pun agama tu. Nak makan pun baca doa. Senawa pun sebut alhamdulillah. Tu kita naik kenderaan pun Nabi ajar, Islam ajar naik bukit takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun bukit alhamdulillah. Baik, nilai-nilai tu cantik. Tu semua nak jalan pun agama aja, nak makan agama aja, nak pakai baju pun agama aja. Ada doa nak pakai baju kan cantik agama tu. Jadi agama ni lah yang menyelamatkan kita, bukan bangsa, bukan segala-galanya. Maknanya kau boleh bangsa apa pun, kau boleh keturunan apa pun, tapi kau Islam, dunia ni akan selamat. Tapi kalau tidak Islam, orang tidak ada pertimbangan dosa, pahala, baik, buruk, salah, betul, maka dia akan ikut hawa nafsu dia. Sebab itu yang membahayakan kehidupan manusia. Sebab itu Nabi di Madinah, di Mekah, cukup bahaya kehidupannya. Kerana tiap saat, tiap masa, dia diazab.
Diseksa sebab yang menyeksa itu adalah orang-orang yang tak memahami agama. Apa jadi selepas Fathu Makkah, selepas pembukaan kota Mekah, orang Islam hidup aman, damai, seronok. Sebab apa pula jadi seronok? Sebab semua warna Islam, Nabi dah jadi ketua. Orang patuh kepada agama. Apa jadi? Aman damai hidup. Aman dah? Damai. Jadi agama ni kena bawa tuan-tuan dalam hidup kerana agamalah yang menyelamatkan manusia. Tapi betul lah kalau kita cakap tentang agama ni akan ramai orang marah. Bukan saja orang tak beragama Islam, orang yang agama Islam sendiri pun tak apa nak suka. Sebab dia pun tak apa nak faham tentang kehendak agama dia sendiri. Dan dia pun tak ingin untuk memahami kehendak-kehendak agama dia. Sehingga dia rasa selesa dan rasa betul dengan apa yang dia fahami. Wallahu alam. Macam kasar bunyi tu. Dah lah tu, cukup dah kat situ bunyi bab orang kan. Agama kita ni tak boleh letak bawah. Agama kan kena lah tak tinggi-tinggi. Barulah bermakna apa makna, barulah bernilai Islam kita ni tuan. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti di sini tuan-tuan. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab saya jawab, kalau tak dapat jawab saya hutang dulu. Kok ada? Biasa tak ada. Kok ada lah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa 'ala bis sabr.